merupakan sumber alam yang sangat penting di dunia kerana tanpa air, hidupan tidak dapat berlangsung. Sungai Bernam atau dikenali Riverview menjadi garis sempadan antara negeri Selangor dan negeri Perak. Sungai Bernam mengalir dari Gunung Liang Timur dengan ketinggian 1933 meter. Puncak Gunung Liang Timur menjadi titik sempadan tiga negeri iaitu Perak, Selangor dan Pahang. Gunung ini terletak di Banjaran Titiwangsa. Selain itu juga, cuaca panas dan lembap membolehkan pelbagai hidupan yang terdapat di hutan Riverview. Antaranya, pokok yang mempunyai ribunan daunan tebal, bunga-bungaan, hidupan karnivor, omnivor dan herbivor. Tramites gimbosa adalah cendawan polimer yang menyebabkan reput putih. Ia ditemui pada tunggul kayu dan kayu mati. Cendawan ini berukuran 8 hingga 15 cm dan berbentuk separa bulatan. Permukaan atas biasanya berwarna kelabu atau putih, tetapi mungkin berwarna kehijauan yang lebih tua kerana pertumbuhan alga. Selain itu, terdapat juga cendawan yang dikenali Micropulus xanthopus yang mempunyai permukaan matang dengan penutup nipis berbentuk corong yang dizonkan secara berpusat dalam pelbagai warna coklat dan disokong oleh batang berkayu kuning. Topi ataupun pilius mempunyai ketebalan di antara 1 hingga 3 mm. Spesies ini dijumpai di kayu busuk dan biasanya di kawasan tropika Asia. Spesies terbesar terdapat di kawasan lembap seperti aliran air di bawah naungan yang gelap. Pada tumbuhan ini juga menjadi habitat spesies kumbang hitam atau dikenali Timarcha yang terdiri dalam keluarga Sairomelidae dengan lebih daripada 100 spesies yang dikelaskan dalam 3 subgenera. Kumbang hitam yang panjangnya 8 hingga 13 mm dengan mempunyai badan yang bersifat licin serta mempunyai sayap membolehkan kumbang itu mencari habitat yang lain. Kakinya yang bersifat mencangkuk membolehkan jantan untuk terus memegang betina semasa fasa pembiakan. Ini membolehkan kumbang hitam untuk menambahkan spesies mereka. Dolichoderus thoracis smith atau nama tempatan dikenali semut hitam, sejenis haiwan yang hidup dalam kelompok. Haiwan ini juga dianggap haiwan yang bersifat sosial kerana hidup dalam koloni. Haiwan ini lebih cepat membiak berbanding spesies semut yang lain. Semut hitam biasanya ditemui di tempat-tempat yang manis, permukaan tanah, pelepah daun kelapa, di tempat-tempat yang gelap dan kering. Haiwan ini juga bekerja atau keluar dari sarang pada waktu siang ataupun tidak panas. Pada waktu tengah hari ataupun matahari panas, mereka akan bersembunyi di sarang. Bambusa vulgaris atau buluh minyak terdapat di tebing sungai dan umumnya pada ketinggian yang rendah. Tumbuhan ini sangat kuat di tanah lembap dan sesuai pada pelbagai keadaan iklim dan jenis tanah. Batang bambusa berwarna hijau terang berkilat. Sphagneticola trilobota pruski atau dikenali yellow creeping daisy atau Singapore daisy. Ia membiak pada pembungaan persendirian atau bercabang iaitu secara biotik. Cakera tengah berwarna kuning dan terbular. Bunga yang dihasilkan secara bebas sepanjang tahun di kawasan tropika yang panas. Lebih suka sinar matahari penuh tetapi juga berkinerja baik dengan keadaan yang teduh.
sangat mudah disesuaikan dengan pelbagai jenis tanah termasuk pasir yang kekurangan nutrien, tanah masin kawasan paya ataupun batu kapur kosong. Tanaman makanan ini juga menjadi makanan kepada rama-rama serta mampu menarik lebah. Bunga ini juga menjadi tarikan utama oleh Anthophila atau dikenali lebah yang dicirikan oleh kaki belakang yang besar, biasanya dilengkapi dengan bakul debunga dari rambut kaku untuk mengumpulkan debunga. Lebah ini juga mempunyai bulu-bulu yang tebal di kepala dan toraks. Terdapat juga bibir membentuk tiup panjang untuk menghisap makanan ataupun madu. Serangga ini juga mungkin bersendirian, bersosial atau menjadi parasit di sarang lebah yang lain. Lebah ini bersifat tanpa sengat. Di kawasan tropika, koloni lembap mampu meneruskan kehidupan selama bertahun-tahun. Ikan juga tidak terlepas pada habitat utama air tawar. Ikan puyuh atau nama saintifiknya ialah Anabas testudineus. Sifat ikan ini mempunyai sirip berduri dan insangnya yang membolehkan ikan ini bergerak di atas permukaan tanah tanpa air. Habitat ini terdapat di Asia Tenggara terutamanya. Ikan ini mampu meneruskan hidup dalam keadaan air yang minima dan mempunyai survival yang tinggi. Pada musim kemarau, ikan puyuh mampu menyembunyikan dirinya di dalam tanah untuk kelangsungan hidup dan akan tinggal di dalam lumpur sehingga musim hujan tiba. Ikan puyuh ini juga mampu membesar sehingga sepanjang antara 12 hingga 25 cm. Hakisan batuan sering berlaku disebabkan faktor iklim iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Selain itu juga di kawasan cerun dan halaju air yang tinggi mampu menyebabkan hakisan batuan berlaku dengan lebih kiat. Lipas merupakan sejenis serangga dalam order Blattaria atau Blattodia. Serangga ini tinggal di kawasan yang gelap dan lembap. Ia juga memakan sisa kayu-kayuan dan sisa makanan. Lipas membiak secara bertelur. Pandanus odorifer adalah spesies tumbuhan monokot aromatik. Tumbuhan ini mempunyai akar yang menjabah, daun tumbuh dalam kelompok di hujung cabang dengan roset berbentuk pedang, kaku seperti kulit dan hijau kehitaman berduri. Pokok ini dibiakkan secara vegetatif oleh cabang tumbuh-tumbuhan muda yang tumbuh di sekitar pangkal batang. Keridae atau water strider mempunyai bahagian mulut yang panjang untuk menusuk dan menghisap. Serangga ini mempunyai kemampuan luar biasa iaitu berjalan di atas air. Ia menjadikannya plankton permukaan hidupan air. 90% Geridae adalah dari air tawar. Ia mempunyai tangan dan kaki yang panjang. Umumnya, mereka adalah serangga berkaki panjang dan panjang badannya adalah antara 2 hingga 12 mm. Kesimpulannya, terdapat spesies yang kita boleh perhatikan dan dikaji dalam habitat di kawasan sungai. Ini menunjukkan keindahan alam yang dicipta oleh Tuhan sangat indah dan sama-sama kita menjaga alam sekitar untuk generasi akan datang. Sekian sahaja dari saya, Nur Azila Atika, semester 4 Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat melihat, pelajari keindahan biogeografi.